Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini cikgu akan mengajar para pelajar fizik tingkatan 4 iaitu tema 2 mekanik Newton. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah daya dan gerakan 1. Okey, pelajar boleh tengok gambar ini, gambar video ini. Okey, iaitu ini adalah contoh gerakan linear. Okey, yang mana kereta ini bergerak secara lurus. Okey. Ini pula ialah gerakan bukan linear, yang mana hamster, ada 2 ekor hamster. Okey, yang bergerak ke sana kemari. Okey. Secara tidak luruslah, tidak linear. Okey. Di standard kandungan untuk yang kita belajar pada hari ini ialah yang pertama, murid boleh menghuraikan jenis gerakan linear bagi objek yang berada dalam keadaan yang pertama pegun, yang kedua hal laju seragam dan yang ketiga hal laju tidak seragam. So, untuk memahamkan lagi, para pelajar boleh buka buku teks. Okey, muka surat 24 sehinggalah 30. Okey. Sehinggalah 30. Okey. Kemudian pada hari ini juga kita akan belajar menentukan jarak dan sasaran, kemudian laju dan hal laju, dan seterusnya pecutan dan nyah pecutan. Okey. Kita tengok yang pertama, menghuraikan jenis gerakan linear bagi objek yang berada dalam keadaan pegun. So, apa itu pegun? Okay, cuba tengok gambar 2 hamster ni dan beberapa buah kereta di belakang tu. Itu kereta anak saya. Okey. Benda-benda ini dan juga haiwan ini berada dalam keadaan diam ataupun tidak bergerak. So, ini dinamakan pegun. Okey, ini dinamakan pegun. Okey. Seterusnya, kita tengok sebuah kereta mainan. Okey, kat sini ada 2 buah lah. Okey, cuba kita fokus pada situasi 1. Okey, ini adalah anak saya yang melepaskan 2 biji kereta mainan. Okey, kereta biru, sasaran kereta biru adalah sama untuk sela masa yang sama. Okey, jadi kita namakannya hal laju seragam. Tapi situasi yang kedua, sasaran kereta merah bertambah untuk sela masa yang sama. Maka kereta merah bergerak dengan hal laju bertambah. Sebab apa? Sebab kereta merah ni agak laju lah. Okay, kalau itu kan ada pecutan lah berbanding kereta biru. Okey. Situasi ketiga pula, okey. Ada ambulan mainan, okey. Bergerak mula-mula laju kemudian perlahan kerana dia berhenti, kan? Ataupun hendak membrek dan berhenti. Jika sasaran berkurang untuk sela masa yang sama, kereta bergerak dengan hal laju yang berkurang, jadi kereta mengalami nyah pecutan. Okay? Kalau kes yang kedua tadi, kereta tu hal lajunya bertambah, maka ia mengalami pecutan. Tapi kes yang ketiga ini, kereta mengalami nyah pecutan. Okay. Kita tengok kepada poin 2.1.2. Okey. Untuk menentukan jarak, sasaran dan pecutan, pelajar boleh tengok gambar raja ini. Okey. Haslina dari pasar dan ingin pulang ke rumahnya. Namun, dia gusar kerana ada sekatan jalan raya menyebabkan Haslina mengambil keputusan untuk melalui jalan yang berliku. Maksudnya jalan yang jauh lah.
Sebab ada roadblock. Contoh macam kes sekarang lah. Kan ada polis kan dekat tengah jalan kan. Okey. Mungkin Hasina ni dia tidak mahu ditanya macam-macam. Okey. Jadi, kalau daripada pasar ke rumah, kalau Hasina ini melalui roadblock tersebut, maksudnya dia berjumpa dengan polis-polis ni, okey, maka itu adalah kesaran. Okey, tapi kalau Hasina ini bergerak dalam yang melalui jalanan hijau ini namanya jarak. So, apa itu kesaran dan juga jarak? Okey, so ini adalah makna. Perbandingannya ialah jarak ialah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan sesuatu. Nilainya bergantung kepada laluan yang diambil oleh pergerakan objek itu. Dan kuantitinya ialah kuantiti skalar. Tetapi sesaran ialah jarak terpendek. Macam tadi. Bagaimana pula dengan perbandingan laju dan juga hal laju? So, apa maksud hal laju dan apa maksud hal laju? So, pelajar kena faham dan ingat maksud laju ialah kadar perubahan jarak. Okey. Bila ada perkataan kadar di hadapan ini, ini mesti berkaitan dengan masa. So, rumusnya ialah jarak yang dilalui bahagi dengan masa yang diambil. Dan simbol bagi laju ialah V. Okey. Dan jarak ialah D dan masa ialah T. Okey. Untuk hal laju pula, okey, rumusnya ataupun maksudnya ialah kadar perubahan sesaran. Okey. Okey. Kadar perubahan sesaran. Okey. Dan kesilapan sedikit di sini. Okey, sepatutnya kadar perubahan sesaran adalah sesaran yang dilalui bahagi dengan masa yang diambil. Okey. Sesaran yang dilalui bahagi dengan masa yang diambil. V sama dengan S per T. Okey. Kat sini kena kesilapan sedikit. Okay. Kadar perubahan sesaran ialah hal laju. Rumusnya ialah sesaran yang dilalui bahagi dengan masa yang diambil. V hal laju, S sesaran dan T ialah masa. Okey. Kemudian kita tengok contoh soalan. Okey. Raja di sebelah menunjukkan sebuah kereta mainan biru bergerak dari A ke B dan ke C dalam masa 50 saat. Tentukan A jarak, B sesaran, C laju dan D hal laju. Okey, jadi pelajar kena buat macam ni. Pelajar kena buat A. Jaraknya ialah pelajar tambahkan 30 dan juga 40 tadi. Pelajar dapat 70 cm. Untuk sesaran, ingat sesaran itu apa maksudnya tadi? Lintasan jarak terpendek kan? Okey, jarak terpendek. So, bila jarak terpendek, pelajar guna ilmu matematik pelajar. Okey. Iaitu teorem Pythagoras. Okey. Kan? Jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir pergerakan kan? So, 30 kuasa 2 tambah dengan 40 kuasa 2. Okey, pelajar punca kuasa 2. So, pelajar dapat punca kuasa 2, 2,500. So, jawapannya 50 cm untuk sesaran. Alright. Kemudian, untuk cari laju. Okey, laju jarak bahagi masa. So, 70 meter tadi bahagi dengan 50 saat. So, dapat 1.4 meter per second. Okey. Kemudian hal laju, sesaran bahagi masa. 50 bagi 50 dapat 1 meter per second. Macam tu sahaja. So, dapatlah selesaikan masalah. Okey. Seterusnya, perbandingan pecutan dan pecutan. So, pecutan ialah kadar perubahan hal laju. Okey.
Iaitu pecutan bermaksud halaju akhir, tolak halaju awal bahagi dengan masa perubahan halaju. So A kecil sama dengan V kecil tolak U kecil bahagi dengan T kecil. A V tolak U per T. Okey. Yang pecutan pun sama dengan rumus A sama dengan V tolak U per T. Cuma maksudnya ialah keadaan pengurangan halaju gerakan objek. Okey, ada ditunjukkan dalam video di sebelah ni. Okey. Jadi, saya harap para pelajar faham untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu para pelajar tahu apakah maksud gerakan linear, apakah maksud halaju seragam, apakah maksud halaju tidak seragam, apakah maksud pecutan dan juga nyah pecutan. Seterusnya, para pelajar tahu bagaimana nak menentukan dan mengira sesaran jarak, halaju, laju, pecutan dan juga nyah pecutan. Jadi untuk memahamkan lagi, saya nak para pelajar buat latihan formatif 2.2. Ada di dalam muka surat. Dalam teks ni, kita boleh tengok muka surat 45. Muka surat 45, nombor 3 dan 4. Di akhir siaran ini, saya ingin bersama-sama mengingatkan pelajar, sayangilah ibu, sayangilah mak, kerana kita menghormati ibu dan juga mak kita pasti akan berjaya. Itu saja untuk saya, Cikgu Syahada pada hari ini. Tapi saya harap para pelajar boleh faham dengan tajuk kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.